Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Najib Rosli selaku pengacara majlis. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Surau Al-Ma'mur Taman Gembira dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau. Terima kasih kepada pegawai-pegawai surau, para asatizah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka saya dengar tadi kumpulan qasidah kita tadi, tuan, alhamdulillah. Ya. Sedap dengar ya, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita mulakan majlis kita malam ni dengan kita sambung balik selawat kita ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Semua sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Engkau bagaikan matahari menerangi seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, ku diutus menyatu ummah, juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik umat. Juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik umat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. InsyaAllah malam ni 80 lagu saya akan menyanyi, tuan. Kalau buat dalam surau saya tak boleh menyanyi. Buat kat dataran ni 80 lagu lah. Kebetulan mereka tak masukkan saya dalam Gegar Wangsa. Tak apalah, tuan-tuan. Kita belasah di sini je lah, tuan. Baik. Ada perkara-perkara yang hebat yang Allah Ta'ala bersumpah. Kita panggil ayat-ayat qasam. Dalam Al-Quran dia ada wawul qasam. Waw sumpah. Waw sebagai tanda Allah bersumpah. Contohnya apa? Wal asr, demi masa. Demi masa. Allah gunakan dengan waw sumpah. Ada banyak perkara yang hebat-hebat yang Allah mulakan dengan perkataan sumpah. Allah ambil perkara itu, Allah gambarkan betapa pentingnya sumpah itu. Yang kedua, nak menggambarkan bahawa betapa istimewanya perkara yang Allah jadikan sebagai satu alat, sebagai sumpahan itu. Contohnya apa? Wal asr, demi masa. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Manusia boleh beli jam, tapi tak boleh beli masa. Masa yang dah berlalu tak boleh dapat balik. Masa semalam tak boleh dapat balik. Masa tadi tak boleh dapat balik.
Betapa hebatnya masa, tak ada siapa yang boleh kuasai masa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ambil wal asr. Ada ketikanya Allah bersumpah dengan waktu, bukan asar, waktu duha. Wadduha wal laili iza saja. Allah bersumpah dengan waktu duha, menunjukkan bahawa istimewanya waktu duha. Sampai Nabi Muhammad semayang tak tinggal semayang duha. Nak ambil kelebihan waktu duha ni, kalau nak belajar, waktu duha paling senang masuk. Di sekolah, sebab itu orang buat sekolah pada waktu pagi. Pukul 7.20 start belajar dah. Waktu tengah pemikiran, tengah lapang, tengah kosong, elok-elok. Waktu duha adalah waktu cahaya matahari naik memenuhi cahayanya seluruh alam. Waktu itu cahaya yang paling cantik sekali, yang boleh kena pada badan kita, yang sihat kalau kena cahaya matahari pada waktu duha. Istimewanya pada waktu duha, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan istiqamah anak-anak kita sembahyang pada duha. Ni kalau ada di sini cikgu sekolah, kalau ada di sini warden sekolah, ada pelajar-pelajar yang degil, ada yang jenis benak hati, bawa ke surau sekolah sembahyang waktu duha. Kelebihan dia menenangkan hati kita, mententeramkan jiwa kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala dia tak bersumpah dengan masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan benda. Wasyamsi. Wasyam, demi matahari. Allah bersumpah wal qamar, demi bulan. Kadang-kadang Allah bersumpah dengan bintang. Wan nazi'ati gharqa, dengan bintang Allah bersumpah. Allah gunakan perkara-perkara ini menunjukkan hebat. Matahari yang begitu hebat, yang besar, yang hebat, yang terang menerang, sirajam munira, tak pernah bantah Allah. Besok insya-Allah matahari akan keluar jam 12 tepat di atas kepala. InsyaAllah petang maghrib 7:05 dia akan tenggelam. Matahari tak pernah bantah perintah Allah. Kadang-kadang Allah bersumpah dengan langit. Wassama'i banaha. Allah Ta'ala bersumpah dengan langit. Sab'an shidada, yang sangat hebat sampai kata Allah bighairi imad, dijadikan langit tanpa ada tiang, dan langit tak akan runtuh sampailah kiamat. Tuan-tuan jangan takut langit runtuh. Yang ada kemah, selamat aku. Yang tak ada kemah ni, buatnya jatuh langit, mati aku. Jangan bimbang bang, langit tak akan jatuh bang. Yang jatuh kemah, yang jatuh shilling. Langit tak akan runtuh. Tuan-tuan tak akan dengar dalam berita sekeping langit hari ini jatuh di Taman Gembira Kuala Lumpur. 3 terkorban, termasuk penceramah. Astagfirullahalazim. Terkorban tu yang sedih benar dengar tuan-tuan. Takkan ada berita macam tu tuan-tuan. Yang ada siling runtuh. Siling sebuah masjid hari ini dilaporkan runtuh di taman. Yang tu ada tuan-tuan. Langit tu walaupun tak ada tiang, takkan runtuh. Hebatnya langit. Nabi Muhammad pernah sampai ke langit. Okey. Nabi Muhammad telah sampai tah pada langit. Manusia macam biasa kita ni, macam kita ni tak pernah sampai. Rekod manusia paling jauh di langit, dia hanya sampai di kaki langit saja. Ada 3 orang di Malaysia yang pernah sampai di kaki langit. Jadi tuan-tuan cuba tanya dia orang macam mana pengalaman duduk di kaki langit. Nama dia orang Siso Sani Sudin. Masihkah kau ingat kita berlari-lari di kaki langit mencari pelangi. Dia orang je tuan-tuan pernah jumpa. Nama dia Kopratasa tuan-tuan. Yang mana faham? Tak faham sudah tuan-tuan. Ni adik-adik X1R ni dia tak tahu ni Kopratasa apa ni, koperasi ke tak? Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bintang, Allah bersumpah menggunakan matahari bulan. Ada Allah bersumpah dengan susuk tubuh manusia. Langit yang hebat Allah gunakan, masa yang hebat Allah gunakan, wal asri wad duha wal fajr.
Allah sumpah menggunakan masa. Ada satu ayat di dalam Quran, Allah bersumpah menggunakan manusia. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umur kamu, wahai Muhammad. Demi umur kamu, wahai Muhammad. Innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sesungguhnya mereka yang menentang kamu, wahai Muhammad, mereka itu berada dalam keadaan yang teruk, keadaan yang memabukkan, keadaan yang menyesatkan. Allah Ta'ala sumpah satu-satunya di dalam Al-Quran yang mulia itu, tuan-tuan. Satu ayat Allah Ta'ala gunakan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah demi umur kamu, wahai Muhammad. Maknanya apa, tuan-tuan? Umur Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu sendiri adalah insan yang hebat, insan yang mulia. Maka kalau Allah sendiri bersumpah dengan umur Nabi Muhammad, mulianya umur Nabi Muhammad, kenapa kita tak boleh meraihkan, memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi janganlah kata bid'ah sambutan Maulid. Sebab hari ini ada orang kata bid'ah sambutan Maulid. Kalau Allah memuliakan umur Nabi Muhammad, kenapa kita tak boleh memuliakan umur Nabi Muhammad? Umur Nabi itu bila, Ustaz? Dia lahir. Umur Nabi Muhammad tu apa, Ustaz? Dia dapat wahyu. Umur apa Nabi Muhammad tu, Ustaz? Umur dia menikah, umur dia dapat Quran, umur dia berpindah, umur dia dapat sesuatu. Silakan. Sebab tu kita di Malaysia, kita di Indonesia dan sebagainya. Ya. Kita mengangkat semula kek. Cik baik dia tak angkat buah tu. Ni Cik Yaakob, apa-apa Cik Zaki ni tolong cuci sekejap apa saya punya spek mata ni ada tak nampak kelabu, tak nampak muka pengurusi surau unta ni. Tolong cuci sat. Baik. Sebab itu kita di Nusantara, baik Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei ke, Selatan Thai ke, apa benda yang berkaitan dengan Rasulullah, semua kita sambut. Kita raikan, kita muliakan. Nabi Muhammad lahir, kita buat ulang tahun memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tuan-tuan faham, bila kita sambut macam ini, Nabi Muhammad datang. Janganlah faham macam tu, Kak Som. Sebab ada orang kata, ni dia orang tu buat sambut maulud Nabi tu bid'ah tu. Bila kumpulan qasidah selawat, kita bangun. Dia kata Nabi datang. Tak ada maknanya, tuan-tuan. Oi. Kita bangun bukan sebab Nabi datang. Kita bangun sebagai satu adab. Bila berselawat, kita hormat. Macam kita hormat kepada lagu kebangsaan. Macam kita hormat, bangun kita tuan. Tengah berjalan berhenti, tengah duduk bangun, tengah bercakap diam. Sebab apa? Lagu kebangsaan. Kalau lagu kebangsaan pun kita hormat, takkan selawat tak boleh hormat. Okey Ustaz, kalau saya tak nak bangun waktu selawat, boleh? Boleh. Orang lain bangun, kita duduk saja. Boleh. Kenapa pakcik duduk? Saya gaut. Tak gaut pun boleh duduk. Tak ada masalah langsung. Sebab sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, bila sebut tentang Nabi, mereka hormat cara mereka. Ada ulama hadis, bila dia nak baca hadis Nabi, dia ambil wuduk sebelum dia baca hadis. Padahal tak wajib ambil wuduk, tapi bagi dia, bila nak baca hadis, dia ambil wuduk. Ada tabi'in tuan-tuan, ada ulama-ulama mazhab. Bila dia orang datang nak tanya tentang hadis Nabi, dia sedang berbaring. Orang datang nak tanya dia tentang status hadis. Dia bangun, dia pakai cantik-cantik, dia duduk, dia baca hadis. Padahal dia tak sihat. Dia boleh je berbaring baca hadis. Tak, dia hormat Nabi. Dia bangun, dia duduk, dia pakai pakaian yang cantik. Sebab apa?
Sebab dia sedang nak membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam bentuk. Ada sahabat Nabi, di mana Nabi duduk, di situ dia duduk. Walaupun Nabi dah wafat, di mana Nabi singgah, dia berjalan dan dia ingat Nabi pernah duduk di situ, dia akan duduk di situ. Bila orang tanya pada dia, kenapa kau duduk sini? Rasulullah pernah duduk di sini. Sebab tu aku duduk sini. Sebagai bentuk menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam kita di Malaysia ni, bila sebut selawat saja, diminta kepada semua hadirin sila bangun untuk membacakan selawat. Sebagai bentuk penghormatan. Janganlah memfitnah kita pula. Dia katanya tu dia orang bangun tu sebab Nabi datang lah tu. Masa bila Nabi datang tak? Janganlah buat fitnah. Engkau tak suka pada maulid, kau fitnah pada orang yang buat maulid pula. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, ada ketikanya Rasulullah kita sambut umur dia, umur 40 tahun dia dapat Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Rasulullah berpindah ke Madinah, maka kita sambut pula ma'al hijrah. Kemudian Nabi Muhammad naik ke langit sebelum berhijrah, kita sambut pula Isra' wal Mi'raj. Maka setiap apa perbuatan Nabi, apa sejarah yang berlaku kepada Nabi, kita buat, kita sambut. Sebab apa? Sebagai memuliakan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah pun bersumpah dengan umur, takkan kita tak boleh memuliakan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang kata, ustaz, sahabat Nabi tak sambut pun maulud. Sahabat Nabi lagi sayang pada Nabi, dema tak ada sambut pun maulud. Hari ini makan kambing, sahabat Nabi tak ada pun buat jamuan sambut maulud. Panggil pula kumpulan qasidah. Ini belum masuk lagi ya Hanana ni. Dah ya Hanana belum? Belum lagi. Okey. 1 minit je. 1, 2, mula. Boleh? Ya Hanana. Zaharatinu. 1, 2, mula. Lambat masuk ni. Okey, 1, 2, mula. Zaharati. Okey. Mic, mikrofon. Okey, sila. Tak ada? Tak ada, belasah je lah. Tak payah mic pun tak apa. Okey, 1, 2, mula. Zaharati nur mu'ayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Kalau nak suruh berhenti, sebut bas. Bas tu bahasa Hindustan. Bas maknanya cukup. Kalau bahasa Arab, kafa. Cukup. Jadi, hari ini dapat bas. Bas tu maknanya cukup. Kak Leha, malam ni dapat bas. Bas. Bas marah ke Ustaz? Itu bas marah. Bas maknanya stop. Bas maknanya cukup. Bas. Jadi malam ni kalau balik rumah, suami tanya, apa yang kau belajar dengan Ustaz Kazim? Bas. Bas apa pula, kata dia. Bas maknanya cukup. Okey, Masya Allah. Bahasa Arab dengan bahasa Hindustan ni lebih kurang sama. Sama ya, lebih kurang. Kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti. Kalau laki-laki ka, kalau perempuan ki, lebih kurang macam tu lah. Contoh bahasa Hindustan, ada satu lagu. Kalau saya orang laki-laki, saya ni sentiasa ingat pada Kak Som. Maka sebutan dia macam ni, Mena Bulungga. Gitu.
Kalau Kak Som pula ingat pada saya, tak pernah lupa. Mena bolonggi. Boleh faham? Kalau saya ingat isteri saya, Mena bolongga. Isteri jawab, Mena. Mena. Oh, terang betul hatinya. Sekali aja dah dapat. Allah, terangnya hati orang Taman Gembira ni. Lagi sekali, praktikal. Mena bolongga. Aiwa. Maksudnya apa? Saya tak dapat lupakan awak. Mena bolongga. Saya tak dapat lupakan awak, wahai isteriku. Isteri pun jawab, Mena bolonggi. Isteri pun jawab, saya pun tak dapat lupakan abang. Jadi malam ni dapat yang ni pun jadilah. Betul ke Ustaz? Kena bohonggi. Yang dah faham, tak faham sudah tak. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, kegembiraan terhadap seseorang, dia tak sama di antara satu sama lain. Dulu-dulu, aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. Dulu-dulu, kalau saya ceramah di Johor, sambutan dia orang 3 bulan maulid. Hebat orang Johor, hebat. Kalau saya ceramah di atas pentas dia orang, bunga telur ni semua telur ni tuan-tuan, tak nampak saya tu. Nampak telur je tuan-tuan. Oh, ya Allah. Macam kita hari ni, berapa? 2 ke 1? 2 je. Dapat kat dia orang je tuan-tuan. Yang belakang Tobat Lahum tak dapat tuan-tuan. 5. 5 hari ni. 5 mangga ada tuan-tuan ni. Di Johor ni sekeliling ni. Sampai tak nampak saya. Siapa ceramah ni? Telur ke Ustaz Kasim? Hebat orang Johor. Sambutan dia orang lain pula. Macam sambutan sahabat kita di Indonesia, lagi dahsyat maulid tuan-tuan. Perarakan satu negeri berala. Masing-masing cara dia tak sama. Begitu juga dengan Ramadan. Ada setengah tempat bila nak kejutkan sahur, dia main kompang, main gong, bong bong bong, berjalan pukul 5 pagi. Ada yang dia kejutkan orang bangun sahur, dia tak main gong 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 tak. Dia kejutkan orang dengan sahur. Macam mana dengar aja Ustaz? Sahur. Nama dia Katy Perry, nama dia tuan. Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Sahur. Sampai ke Malaysia dia datang tuan. Jadi ada kipas, hilang pula kipas ni tuan. Baik tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi tak sama. Sebagai sesuatu benda tak sama. Yang samanya sembahyang sama. Isyak 4, Maghrib 3. Jangan pula di Madura, kita orang di Madura Ustaz, kita Ustaz Maghrib 8 Ustaz. Mana ada tuan-tuan. Kita sana 8, sini 3 Ustaz ya. Engkau tampoi Madura ni tuan-tuan ni. Nampak benar nipunya. Madura ke, Jawa ke, KL ke, Ipoh ke, Maghrib tetap 3, dia takkan berubah. Tetapi apa cara yang kita nak buat? Berbeza-beza. Ada masjid daripada kapetnya kapet biasa. Ada masjid yang kapetnya sejadah. Ada masjid yang kapetnya 3 getah. Salah ke? Tak salah. Bagus. Silakan sembahyang. Begitulah bentuk kecintaan kita. Bentuk kecintaan kita tak sama. Dan cinta ini subjektif. Syekh B tak sebut sab bersin tadi. Cinta ni macam-macam. Macam-macam menghuraikan bentuk cinta. Kita cinta kepada Rasulullah, kita tak tengok Nabi, kita tak pernah bercakap dengan Nabi, kita tak pernah pegang Rasulullah. Berbeza bentuknya tuan-tuan dengan orang yang 24 jam, orang yang hidup di zaman Nabi. Contoh, sahabat Nabi, kalau Nabi cukur rambut, kalau Nabi buang rambut, sahabat Nabi berebut-rebut ambil rambut Nabi Muhammad. Tanda sayang tu. Dapat rambut Nabi, bawa balik ke rumah, simpan dalam botol, simpan. Di rumah kami ada rambut Rasulullah.
Bila dia mati, anak dia ambil. Bila cucu dia ambil, cicit dia ambil. Cicit, piut dia ambil. Ni rambut Rasulullah. Sebagai tanda sayang pada Rasulullah. Khalid Al-Walid, dia ambil Rasulullah punya rambut, dia letak dekat kepala dia, letak dekat serban dia. Bila dia nak pergi berperang, dia letakkan rambut di badan dia. Rambut Nabi Muhammad. Sebagai tanda sayang pada Rasulullah. Itu rambut dia. Ummu Sulaim, bila Nabi tidur di atas lapik tidur Nabi itu dilapik dengan kulit binatang. Tidur pula waktu panas. Peluh Rasulullah menitik jatuh di atas kulit tadi. Ummu Sulaim ambil peluh dia tadi, ambil peluh Rasulullah, simpan. Sebab peluh Rasulullah lebih wangi daripada kasturi. Macam kita hari ni sayang pada suami kita kat leha. Berapa ramai yang ambil peluh suami? Tobat lahum tak ambil lah. Suami pergi jogging 10 km, badan berpeluh-peluh, dia nak perah baju dia. Leha, mangkuk satu. Simpan peluh abang ni. Kalau leha ambil juga mangkuk tuan-tuan, nama dia Al-Mangkuk Wal-Hayyun, nama dia tuan-tuan ni. Dengan masam, dengan bau tak mau kita ambil peluh orang. Nabi Muhammad punya peluh tak sama dengan kita. Wangi, sahabat Nabi simpan. Tuan-tuan, tadi kita ambil wuduk. Siapa di kalangan kita yang tadah air wuduk kawan? Kita ada pengurusi surau yang segak bergaya, berbaju Melayu, bersuara Yankee lagi. Dia ambil wuduk. Ada tuan-tuan tadah air wuduk dia? Dah. Nabi Muhammad bila dia ambil wuduk, sahabat-sahabat tadah air wuduk Nabi. Bila dah dapat air wuduk, sapu badan, sapu muka, sapu semua. Sahabat lain nampak tak sempat nak ambil, dia ambil yang dalam tangan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ambil, sahabat-sahabat berebut ambil pula air yang ada dalam tangan Bilal bin Rabah. Tangan Bilal pun kering, tangan sahabat yang ambil pun kering. Sahabat yang tak sempat ambil air, dia ambil pula tangan yang pernah pegang air wuduk Rasulullah, dicium pula tangan dia, diletak pula ambil berkat tuan-tuan. Sebab tangan mereka itu pernah memegang air wuduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahapnya macam itu. Adakah orang macam ni nak sambut maulud? Di rumah aku ada rambut Nabi, nak sambutkan maulud? Di aku ni pernah pegang air wuduk Nabi Muhammad. Bahu aku pernah dipeluk oleh Rasulullah. Aku pernah didoakan oleh Rasulullah. Dada aku pernah didoakan oleh Rasulullah. Ada dia nak buat maulud macam kita? Tak payah buat pun tak apa. Tapi kita ni, rambut Nabi tak pernah tengok. Peluh Nabi tak pernah jumpa. Rasulullah tak pernah tengok. Macam mana nak gambarkan cintanya kita kepada Rasulullah? Sekurang-kurangnya kita tunjukkan kecintaan pada Nabi dengan program macam ni setiap tahun. Asar Rabiul Awal, buat. Orang tanya, sebab apa kau buat? Sebab aku cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nak dengar sirah dia, aku nak selawat pada dia, aku nak dengar cerita tentang Nabi, aku nak dengar pengajaran tentang Nabi, aku nak dengar qasidah tentang Nabi, aku nak berselawat tentang Nabi, aku cinta pada Nabi. Adakah itu salah? Tidak salah, silakan. Sebab menzahirkan cinta itu macam-macam bentuk dia. Selagi mana tidak ada larangan haram, maka selagi itulah boleh dikerjakan. Ustaz, ya, adakah kita cinta pada Nabi hanya bulan Rabiul Awal? Hari lain Ustaz tak cinta? Abang cinta tak pada isteri abang? Cinta. Abang cinta setiap hari ke setahun sekali? Setiap hari Ustaz. Ada tak dalam sekali dalam setahun abang sambut istimewa sikit? Tiap-tiap hari cinta. Ada dalam setahun sekali abang bawa isteri naik KL Tower, naik lift, makan special punya makan. Wow, sotong kayangan nama dia.
Itu macam kat Teberau ya Ustaz. Kenapa yang bawa isteri makan makanan hebat? Ustaz, hari ni hari anniversary kita yang ke-20 tahun kahwin. Kenapa? Kenapa tak buat tiap-tiap hari macam ni? Kopaklah duit saya Ustaz. Saya sayang isteri saya setiap hari. Tapi setahun sekali, hari jadi kita orang kahwin, hari tarikh kita kahwin, kita sambut di sini Ustaz. Macam itulah. Kami sayang Nabi 24 jam. Tapi sekali kami zahirkan kecintaan pada Nabi. Sekali kami buat macam ni dalam setahun. Pasang kemah, masak nasi, panggil qasidah, ramai-ramai duduk datang berselawat. Sekali dalam setahun. Menyemarakkan kecintaan. Kalaulah buat tiap-tiap malam macam ni tuan-tuan, tiap-tiap hari buat perarakan, tak kerja kita. Tak kerja. JPJ tutup. Nah, Jabat Kesihatan tutup. Putrajaya tutup. Apa sebab tutup setahun? Kita orang sambut maulud. Nabi pun tak suruh macam itu. Yang kita sambut setahun sekali. Memadailah sebagai tanda ingatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kita selawat lagi sekali. Mudah-mudahan datang kecintaan kepada kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan yang saya muliakan, Ustaz, ya, macam kita ni Ustaz, nak ikut Nabi ni dalam bab apa Ustaz? Kita nak ikut Nabi ni dalam bab apa? Dalam perkara apa nak ikut Nabi ni? Nabi tak ada LRT Ustaz. Nabi tak ada rumah flat macam ni Ustaz. Nabi Muhammad tidak ada sukan Asia Ustaz. Nabi Muhammad, rumah dia biasa-biasa, kereta tak ada, motor tak ada, apa tak ada. Di mana yang katanya Nabi itu contoh? Ikutan macam mana Ustaz? Adakah kita nak balik ke zaman dulu-dulu, pergi Mekah naik unta, makan kurma saja, tak ada chicken chop? Adakah rumah kita kena rendah-rendah, KLCC tu kita ranapkan Ustaz? Siapa suruh? Tak ada siapa suruh macam itu. Dalam bab dunia, dalam urusan dunia, buatlah tuan-tuan, selagi mana tidak ada benda yang mengharamkan dia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah kamu bahagian kamu di akhirat, tetapi jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman, Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat kami memudahkan urusan kamu di langit dan urusan kamu di bumi. Allah Ta'ala sebut urusan kita makin lama makin mudah, makin lama makin mudah. Maka tuan-tuan, kalau nak jadi maju, nak jadi hebat, Nabi aja melalui hadisnya, melalui Al-Quran, satu persatu Al-Quran ajar pada kita. Jangan kita faham Islam agama mundur. Jangan. Asas kepada kemajuan ada di dalam Quran. Daripada sekecil-kecil perkara, rujuk dalam Quran. Dia ada. Contoh Ustaz, contoh. Tuan-tuan keluar sikit ke jalan besar tu, tuan-tuan akan jumpa traffic light. Merah, kuning, hijau. Hijau, jalan. Kuning, jaga-jaga.
merah, stop. Ada tak ayat dalam Quran? Ada. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang haid. Katakanlah haid itu berlaku kepada orang perempuan. Dan jangan hampiri mereka sehinggalah mereka bersih. Wala taqrabuhunna hatta yathurun. Jangan campuri mereka sehinggalah mereka bersih. Fa iza tatahharna fa'tu min haitsu amarakumullah. Bila dah bersih, jalan. Sebab tu bila merah, stop. Bila hijau, jalan. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah entah. Satu dunia, lampu merah mesti stop. Kenapa tak berubah warna purple? Apa cadang kita buat cadangan pada DBKL? Lampu merah, tukarlah. Kita buat warna purple. Kan cantik. Takkan bertukar sampai kiamat. Sebab dia orang ciduk daripada Al-Quran. Sekarang ni pula, lampu isyarat tu pula ada nombor pula. Lagi senang, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal orang perempuan pun ada nombor. Hai, tak semayang, gelihah. Baru datang abang, oi. Apa suami tu fikir? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bila sebut 3, 2 masuk gear orang entah ni. Macam tu lah dekat traffic light. 15, 14, 13, 12. Ambil sebiji pada Quran. Tuan-tuan nak cakap apa? Ilmu undang-undang jalan raya. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Undang-undang jalan raya. Comel pula. Oh ye ni tuan-tuan. Oh, kucing siapa lah tuan-tuan ni. Oi, belakang pun ada. Masya-Allah. Comel kan? Bagus Alhamdulillah. Tapi kalau setengah tempat, kucing-kucing macam ni sekejap je hilang. Sebab ada orang buat sate tuan. Berhati-hatilah tuan-tuan. Ada orang datang jumpa saya minta buat sembahyang hajat, kucing dia hilang. Dia tunjuk gambar kucing kat saya. Inilah kucing saya ustaz, tolonglah ustaz. Kucing hilang minta sembahyang hajat. Bagus. Saya tanya pula, rumah akak ni kawasan industri ustaz, banyaklah kilang-kilang. Pekerja asing banyak ustaz. Daripada negara sana banyak ustaz. Dia orang tu makan kucing. Kita bikin sate. Menangis lagi orang tua tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, ilmu undang-undang jalan raya dalam surah Yasin. Adik-adik, sekarang kita ada basikal elektrik, kereta elektrik, electric vehicles. Kereta elektrik, motor elektrik, tak pakai minyak lah. Wah, canggih betul sekarang. Semalam ada satu orang, kawan saya, orang Cina main jumpa saya. Datuk, you kena belilah ini elektrik car punya. Ini kereta petrol diesel ini nanti lama-lama orang tak pakai lah Datuk. Minyak sudah habis. Kita pakai elektrik. Saya kata kalau pakai elektrik blackout macam mana? You tolak sajalah itu kereta. Apa susah? Saya kata setiap sesuatu ada risiko. Ada kereta pakai bateri, buat bateri kong. Ada kereta pakai minyak, buat minyak habis. Ada kereta pakai elektrik, buat elektrik blackout. Tak payah bil. Tetapi ada satu ayat di dalam Al-Quran, minyak takkan habis. Bahan api, bahan bakar takkan habis. Dia ada dalam surah Yasin. Akan datang api daripada pokok yang berwarna hijau. Min akhdari nara, kata Allah. Daripada pokok yang berwarna hijau akan keluarnya api. Hari ni orang dah buat kajian, nama dia biodiesel. Daripada minyak sawit boleh jadi bahan bakar sekarang. Dari minyak sawit hari ni orang dah boleh menjalankan kereta, tuan-tuan. Daripada air boleh menghidupkan enjin kereta. Sekarang dah buat nama dia teknologi warp, tuan-tuan. Daripada cahaya matahari boleh menjalankan kereta. Nama dia tenaga solar, tuan-tuan. Orang kita hanya perlu mengkaji. Orang kita hanya perlu bercita-cita. InsyaAllah dia akan dapat. Ini Quran sebut dalam Quran.
Tuan-tuan hanya perlu bercita-cita. Ustaz, ya. Kereta boleh terbang, Ustaz, kereta. Ada orang bila dengar kereta terbang, dia ketawa. Dia gelak. Orang depan dia gelak. Dia kata, Ustaz, kalau kereta terbang, tolnya macam mana, Ustaz? Kalau kereta terbang, Ustaz, macam mana, Ustaz? Jatuh atas bumbung, Ustaz. Saya jawab simple. Kapal terbang lagi berat daripada kereta, pun kapal terbang boleh terbang. Takkan kereta tak boleh terbang? Berat tak kapal terbang? Bertantan, ributan orang saja, 400 passenger. Belum masuk beg, belum masuk air lagi, belum masuk enjin dia lagi, belum masuk Allah macam-macam. Elok terbang, tuan-tuan. 40,000, 30,000 kaki terbang di atas. Takkan kereta 1 tan tak boleh terbang? Kereta kancil. Takkan tak boleh terbang? Engkau pun 4 drone, boleh terbang. Hari ni China dah buat. Negara China dah buat drone pada kereta. Tuan-tuan bayangkan besok abang-abang pergi kerja, naik kereta terbang. Sen, jangan lupa pesan dekat dia, boleh urut macam mana? Alright. Hanya perlu berfikir. Tuan-tuan ni, nampak ni. Dulu mikrofon macam ini. Sekarang mikrofon letak di sini. Tak ada wire-wire dah. Kita masih lagi pakai wire, tuan-tuan. Ada mikrofon yang sangat kecil. Dia letak di sini. Tuan-tuan, kamera ni nampak ni ada 4-5 ni. Dulu kamera jenis 6 jahanam punya kamera, tuan-tuan. Sekali tutup meletup, bom, baru keluar gambar. Sekarang tuan-tuan nampak ni kamera sekarang ni satu dunia tengok video kita sekarang. Teknologi ni Allah sebut dalam Quran. Okey. Adik. Baik. Orang nak dengar ceramah, kucing nak dengar ceramah, tuan-tuan. Macam cerita Malaksa lah pula, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Yang itu silakan. Nabi tak pernah larang untuk kita maju. Nabi tak pernah larang untuk kita mencapai kejayaan dalam dunia. Silakan. Kejayaan dalam bidang kesihatan, kejayaan dalam bidang angkasa, kejayaan dalam bidang laut, kapal laut, silakan. Lagi maju, lagi bagus. Tuan-tuan, sekarang kalau kita naik kapal terbang, boleh mandi dalam kapal terbang. Dulu tak boleh. Dulu kita ambil wuduk pun pramugari marah. Basah habis, berjalan air dekat depan. Sapu pula air ni? Rupanya Haji Dollah ambil wuduk dalam tandas tu, kapal terbang. Pramugari buka pintu. Kaki Haji Dollah sebelah di lantai, sebelah lagi dalam sinki. Ambil wuduk, marah orang. Kena belajar. Akhirnya Haji Dollah pun semayang atas kapal terbang. Allahu Akbar. Atas kerusi. Tengah-tengah duduk semayang, pramugari datang tolak makanan. Encik, nasi ke apakah? Dia boleh jawab tau. Tengah semayang ni. Astagfirullahaladzim. Sekarang Kak Nak, kapal terbang dah ada bilik semayang, Kak Nak. Boleh semayang berjemaah atas kapal terbang. Canggihnya. Sekarang atas kapal terbang ada wifi, boleh buat video call. Sekarang atas kapal terbang kita boleh call isteri kita, suami kita di darat. Semakin lama semakin canggih. Silakan, Allah sebut dalam Quran, kamu akan mencapai kemudahan yang sangat hebat di langit. Dan hari ini kita boleh dapat teknologi tu. Tuan-tuan cuba tengok teknologi handphone tuan-tuan sekarang. Tak ada wire, semua orang ada handphone. Tuan-tuan boleh tengok Cristiano buat shoot. Ingatkan benang, seri pula dah. Aduh, tak apa daripada kalah. No, Harry Maguire tu kalah lah, macam mana pula? Macam mana Ustaz? Harry Maguire tak betul tu tak? Lantak aku lah apa pun tak.
Tuan-tuan yang saya muliakan, hari ni kita boleh tengok Manchester, Onana tuan-tuan. Tangkap bola tak kena-kena ni. Kita boleh tengok dia di sini secara langsung. Hari ni kita boleh tengok apa yang berlaku di tempat lain dalam sekelip mata. Memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan bila kita menyelam dalam laut, dulu saya jumpa dengan satu orang besar yang menyiasat kehilangan kapal terbang kita. Dia siasat, dia buat gerakan mencari tuan-tuan sampai ke Australia, lautan Hindi, Pasifik, lapar bala semua. Dia ikut saya pergi umrah. Saya tanya pada dia, Datuk, apa pengalaman Datuk mencari kapal terbang yang hilang? Allah, Ustaz, kami dah habis ikhtiar, Ustaz. Macam-macam benda kami buat, kami cari untuk nak kesan kapal terbang. Sampai dia pencin. Tapi yang saya rasa, Allah, yang kami cari kapal terbang, yang saya jumpa, yang kami jumpa benda lain. Apa yang Datuk jumpa? Ustaz, kami jumpa dalam lautan Hindi tu, yang begitu dalam tu, kami jumpa, Ustaz, di dalam laut itu ada api mengalir, Ustaz, keluar daripada laut. Dia orang kan hantar, tuan-tuan, yang dia hantar bawa robot nak cari menyelam tu. Yang dia orang jumpa ialah api keluar, dan api tu tak terpadam walaupun di dalam laut. Saya kata memang benda itu disebut oleh Allah dalam Quran. Di dalam laut ada api. Betul, Ustaz. Saya rasa Allah Maha Besar, Allah Maha Benar, Allah Maha Benar Al-Quran. Lain kami cari, lain pula yang kami jumpa. Kami jumpa kebesaran Tuhan. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab itu adik-adik, kalau adik-adik nak jadi orang hebat, ambil Quran. Adik-adik nak kaya, ambil Quran. Macam mana, Ustaz? Dia tak ada cerita pun cara nak jadi kaya dalam Quran. I say, man, adik, okay, adik, oi, dalam Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'u. Kita belajar nama dulu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, lembu betina. Surah lembu betina. Saya ni, sekolah saya, nama dia Pusat Pendidikan Al-Barakah. Ada orang jemput saya ceramah. Dipersilakan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas dari Pusat Pendidikan Al-Baqarah untuk menyampaikan ceramah. Al-Baqarah, Pusat Pendidikan Lembu Betina, tuan. Wah, betina. Al-Barakah. Kan dekat je, Ustaz. Memanglah dekat tapi jauh. Al-Baqarah, lembu. Al-Barakah, keberkatan lain. Baik, surah yang kedua Al-Baqarah. Cuba adik-adik cuba tengok mentaliti bangsa kita. Bila marah aja, woi lembu. Bila marah dengan suami, abang ingat saya ni lembu ke? Boleh cucuk-cucuk hidung? Memang pun kamu lembu. Kita selalu gambarkan lembu tu bodoh. Bodoh macam lembu. Tetapi Allah letakkan lembu nama surah. Kenapa tak letak nama Muhammad surah kedua? Kenapa tak letakkan Nabi Isa nama surah kedua? Kenapa tak letak surah Adam? Tak ada pun dalam Quran surah Adam. Ada Al-Baqarah. Adik-adik pergilah belajar. Lembu. Adik-adik beli motosikal Y3 suku. 2 tahun beli, cuba jual dekat kedai. Beli 7,000. Sekarang harga basikal motor tu jadi apa? Turun. Abang-abang beli kereta, harga 160,000. Tahun depan cuba jual, berapa harga? Turun. Tapi kalau adik-adik jual lembu, beli lembu, tahun lepas 5,000, tahun depan 6,000. Dia takkan turun.
Kawan saya, dia buat projek lembu korban. Dia untung 24 juta setahun. 24 juta, tuan-tuan. Adik-adik cuba tengok sekarang di Malaysia ada berapa ribu masjid. Di Malaysia ada berapa ribu masjid, berapa ribu surau. Satu surau 5 ekor lembu. Satu masjid 20 ekor lembu. Agak-agak berapa puluh ribu setahun. Adik-adik darat dengan RM5,000 seekor. Juta, adik. Tapi ustaz, kalau saya bela lembu, tak boleh pakai tie. Pakai kot pun tak boleh, ustaz. Apa salahnya pergi ladang lembu pakai kot? Mana sen? Ladang lembu. Pakai tie. Siap ada nama gitu, tuan. Masya Allah. Itu menternak lembu. Lepas ni adik-adik pergi dekat Felda, cakap, kami nak ambil Felda, kami nak bekerjasama dengan Felda, nak bela lembu di seluruh Felda di Malaysia. Adik-adik bela kambing. Daripada susu lembu, perolehan susu lembu untuk setahun, seluruh dunia, bisnes dia $1 trilion Amerika. Sayang tuan-tuan, kita tak bela susu lembu. Kita tak bela lembu susu. Yang bela New Zealand, yang bela Australia, yang bela Holland, Belanda. Kita minum je. Di rumah kita ada susu London, ada susu Holland, ada susu daripada Australia. Lepas ni adik-adik bela lembu, tenusu saja. Bila kita tak nak ambil, kita kata bodoh, lembu tu bodoh, Australia pergi ambil, New Zealand pergi ambil. Akhirnya kita import susu untuk dia orang. Yang import daripada dia orang. Kaya tuan-tuan tokek-tokek lembu. Itu baru cerita lembu. Belum lagi cerita tentang labah-labah. Dalam Al-Quran ada satu surah. Nama dia surah labah-labah. Nama dia Al-Ankabut. Tuan-tuan, labah-labah, kalau dia terkejut, dia boleh lari berlaju dulu tuan-tuan. Berpuluh kilometer sejam dia lari, tuan. Cuba tuan-tuan tengok, tuan-tuan sergah labah-labah. Hei, bagi dia terkejut. Dia lari. Laju tuan-tuan. Kelam kabut dia lari. Kelam kabut itu diambil pada bahasa Arab. Kal-ankabut. Seperti labah-labah. Maka jadilah perkataan bahasa kita kelam kabut. Bahasa Arabnya kal-ankabut. Ka tu maknanya macam. Macam labah-labah. Kelam kabut engkau ni. Kelam kabut. Baik, cuba tengok bagaimana untuk labah-labah mendapatkan makanan. Allah sebut dalam Quran. Cara mendapat makanan paling simple labah-labah buat. Ni, tuan-tuan nampak ni. Kemah kita ni macam sarang labah-labah. Mula-mula induk. Kemudian dia sambung. Kemudian dia sambung, kemudian dia sambung, kemudian dia sambung, kemudian dia sambung. Dia sambung sana, dia sambung sini, sambung sana, sambung sini. Sambung sana, sambung sini tu orang putih panggil inter. Bila dah membentuk satu jaring, orang putih panggil net. Akhirnya jadilah perkataan internet. Diambil daripada cara labah-labah mendapatkan makanan. Maka hari ini teknologi yang paling cepat untuk buat sesuatu ialah internet. Nak jadi penghantar makanan, internet. Nak bawa teksi, internet. Nak dapat maklumat, internet. Nak bisnes, internet. Sayang, siapa yang mula-mula buat internet? Orang Melayu hanya pakai internet untuk bunuh orang. Bunuh karakter orang. Bergaduh dalam internet. Orang lain menggunakan internet sampai dia jadi orang paling kaya dalam dunia. Dia belajar dengan labah-labah bagaimana nak dapat connection. Tuan-tuan, kalau nak jadi hebat surau ni kena kuasai internet. Adik-adik, kalau nak jadi glamour, kena kuasai internet. Dan hari ini orang menguasai internet melalui media sosial. Nama dia TikTok, nama dia Facebook,
Allahu Akbar. Ada orang tuan-tuan, dia buat jualan kek daripada rumah dia je. Online saja tuan-tuan. Tak payah sewa kedai. Buat di rumah je. Kemudian hantar. Ada yang buat live jual tudung. Ada yang buat live jual krip. Ada yang buat live promosi barang dia. Jadi jutawan tuan-tuan. Ada yang pakai bedak sejuk je. Pakai bedak sejuk, berlakon jadi budak naik motor. Sekarang jadi top tuan-tuan. Dengan internet dia. Nama dia Ryan, nama dia. Adik-adik, bacaan sedap masuk dalam TikTok. Baca Quran sedap. Hari ini saya akan membacakan bacaan Al-Quran daripada Abdul Rahman Sudais. Buat live je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Masuk dalam TikTok. Bulan Ramadan jadi imam tarawih. Bukannya susah. Oh, engkau Abdul Rahman Sudais. Aku pun boleh lah. Engkau siapa pula? Aku Ramdi. Ramdi aku. Buatlah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Lekat. Kamu jadi imam tarawih tu, masjid sana pula. Tu cara dia. Bagaimana kita hari boleh naik? Sebab tu tuan-tuan, ada setengah orang dia kata, Ustaz, saya dah tak boleh ceramah di TV. Tak apa, kau ada TV kau sendiri. Nama dia YouTube. YouTube saya pun ada. TikTok saya taklah ramai orang. Follower saya 1.5 juta je. Facebook saya pun tak banyak followers, 2 juta je. Oh, bayangkan kalau saya ada 5 juta. Jual spender pun laku tuan-tuan. Jadi akak-akak, jom kalau nak cari makan, kuasai internet. Lama Quran cakap. Tetapi ingat kata Allah, cara labah-labah cari makan, sarang labah-labah, keluarga labah-labah adalah sangat rapuh. Jangan bergantung kepada internet semata-mata. Ingat tu. Allah kata apa? Keluarga labah-labah adalah yang paling rapuh. Jangan ambil labah-labah sebagai contoh dalam keluarga. Kenapa Ustaz? Ni yang kena belajar. Rasulullah bawa pada kita Quran, belajar. Labah-labah jantan tu apa perangai labah-labah jantan? Labah-labah jantan dalam keluarga labah-labah tak ada function. Function dia ialah memberanakkan labah-labah betina ya. Tu. Labah-labah betina tengok labah jantan, maka mereka pun bersenyawa. Lepas bersenyawa, labah-labah jantan akan lari. Sebab labah-labah betina akan makan dia. Supaya labah betina ada kekuatan untuk bertelur. Dia makan siapa? Dia makan suami dia sendiri tuan-tuan, labah-labah jantan. Sebab tu labah-labah betina dengan jantan, kalau mereka bersama, labah-labah jantan habis je dia akan lari. Kalaulah labah-labah jantan tu ada kena gaut, jalan tuan-tuan. Sikit-sikit mampu itu. Sebab perangai labah-labah betina, dia akan makan labah jantan untuk dia jadi kuat. Akhirnya labah betina bertelur. Bila bertelur, anak-anak labah-labah akan makan di antara satu sama lain. Siapa anak labah yang kuat, dia makan anak labah yang lemah supaya dia bertambah kuat. Inilah contoh keluarga yang paling buruk sekali kata Allah. Pertama, suami yang tak bertanggungjawab. Kerja dia bagi dapat anak ya. Kerja malas, tak mau kerja, kerja tidur, main TikTok. Tu je kerja dia. Yang buat kerja siapa dia? Yang buat kerja isteri.
Lah isteri pun penat, ditokaknya suami dia. Bergaduh. Anak-anak pula bergaduh sama anak-anak pasal harta, pasal duit, pasal apa? Melahirkan keluarga yang tidak bahagia. Sebab itu saya selalu cakap, sekarang teknologi kita semua bergantung pada internet. Saya minta kepada pihak keselamatan dan sebagainya, tolong ada backup. Saya takut tuan-tuan, hari ini terlalu banyak elektronik yang kita pakai. Transfer online, pembayaran online, semua pakai online. Tuan-tuan, bagus. Tapi kalau internet tidak ada, kalau orang sabotaj internet, kalau internet disabotaj, elektrik disabotaj, lumpuh negara tuan-tuan. Lumpuh tuan-tuan. Hari ini beli tiket dengan handphone. Hari ni semua dia scan. Nak derma pun scan. Semua benda ni tuan-tuan. Bayangkan kalau kita punya internet di godam. Duit dalam bank tak boleh pakai. Beli barang tak boleh. Sebab dah di godam internet kita. Sebab itu pihak keselamatan kena sediakan sistem manual. Apa benda pun backup kena ada. Maka tuan-tuan boleh tengok ada negara-negara dalam dunia, dia menghadkan penggunaan internet. Dia menghadkan penggunaan elektrik. Sebab dua benda ini boleh menghancurkan keselamatan negara kita. Bila orang rosakkan elektrik, lingkup kita. Sebab hari ini kita segala-galanya bergantung kepada sistem internet dan sistem elektrik. Elektronik dan juga dengan internet. Kena ada backup untuk keselamatan kita. Okey, sebab Allah dah sebut Ankabut, labah-labah bukanlah keselamatan 100%. Silap sikit saja tuan-tuan, offline saja lingkup kita. Dan musuh-musuh kita boleh menyerang dengan hanya menyerang sumber tenaga kuasa elektrik, dan mereka merosakkan sumber internet. Habis kita kantoi tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, dalam bab itu dipersilakan. Tetapi ada kemajuan yang tidak boleh kita ikut dan tidak boleh kita percaya. Sebab bercanggah dengan Quran dan bercanggah dengan Nabi. Contoh Ustaz, dia bukannya kemajuan, dia propaganda. Yang akhirnya kita tak percaya kepada Quran. Contoh. Di belakang tuan-tuan ada kereta. Siapa yang mula-mula mencipta kereta? Daimler. Yang mula-mula buat kereta? Ford. Siapa yang mula-mula buat telefon? Bell. Siapa yang mula buat kapal terbang? Wright. Wilbur Wright. Siapa yang mula-mula buat lampu? Kalimantan. Siapa yang mula-mula mencipta televisyen? Dia ada. Siapa yang mula-mula mencipta telefon bimbit? Dia ada. Setiap benda yang pertama, mesti kita tahu siapa dia. Siapakah manusia yang pertama? Nabi Adam. Perempuan yang pertama, Hawa. Tapi mereka ubah. Mereka kata manusia berasal daripada beruk. Soalannya, beruk yang pertama namanya apa? Siapa yang tahu? Beruk yang mula-mula sekali. Monyet. Monyet yang pertama nama apa? Tak tahu. Tapi sayang kita percaya. Tak tahu kalau tuan-tuan percaya. Kalau tuan-tuan percaya tuan-tuan ni asal pada beruk ke hebat. Tuan-tuan, anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Woi, marah tuan-tuan. Tapi kita ni anak cucu Adam. Yang ni yang tak boleh diikut. Yang ni lah. Yang sekarang ini semakin dahsyat mereka buat supaya kita tinggalkan Nabi Muhammad. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok National Geographic cerita tentang beruk, monyet, orang hutan, tengok dengan anak. Ayah, itu apa ayah? Itu beruk. Yang tu monyet. Oh.
Jangan kata apa-apa tau. Itulah keturunan kita. Kita asal dari orang. Oh. Kalaulah kita berasal daripada beruk, kenapa tak gunakan darah beruk? Kenapa nak derma darah manusia? Dah sama keturunan. Tentang masalah kekurangan darah, kita telah selesai. Sebab 10,000 beruk dijangka menderma darah minggu depan. Tak pernah kita dengar, tuan. Tapi kita sampai sekarang percaya Darwin. Manusia asal dari beruk. Ubahlah. Kita merdekakan pahaman yang tak betul. Balik kepada pahaman yang betul. Ustaz, saya runsing duduk KL. Penat jam. Kalau jam ambil roti, kau sapu je. Traffic jam cakap lah. Runsing lah Ustaz. Kalau gitu pindah kampung. Kampung tak jam. Tapi di kampung tak ada roti. Itu masalah dia Ustaz. Saya cadang saya nak pindah ke bulan. Ya. Sebab di bulan ada air. Mana awak tahu? Air baru ni angkasawan pergi ke bulan. Dia orang jumpa air dekat kutub selatan bulan. So saya rasa tak lama saya di Kuchai ni. Abang-abang, kalaulah abang-abang akak-akak pindah ke bulan, apa nak jadi di bumi? Kes mahkamah. Latifah binti Ahmad berlawan dengan Usuk bin Saidin. Masuk di mahkamah. Latifah Ahmad, ya tuan. Mana dia Usuk Saidin? Dia dah pindah ke bulan tuan. Kamu tak telefon dia suruh balik? Telefon tak dapat. Dia kata kapal angkasa pancit tayar. Agak-agak boleh tak berlaku hukum? Takkan berlaku hukum. Tu kedai emas kat depan tu kena rompak. Sebuah kedai emas di Kuchai Lama hari ini dirompak. Kerugian 10 juta ringgit. Pihak polis percaya perompak-perompak tadi telah melarikan diri ke bulan dan usaha mengejar mereka sedang dilakukan sekarang. Bila dah agak-agak nak kena tangkap? Jadi janganlah tuan-tuan diperbodohkan dengan orang kata manusia boleh duduk di bulan, manusia boleh pergi ke bulan. Janganlah jadi bodoh. Ustaz, ada tak dalil dalam Quran manusia tak boleh hidup di bulan? Surah Al-A'raf juzuk 8. Walaqad makkannakum fil ard, dan sesungguhnya kami jadikan kamu tempat tinggal di bumi. Waja'alna lakum fiha ma'ayish, dan kami jadikan di bumi ada kehidupan. Tutup buku. Yang tuan-tuan percaya UFO terbang tu pasal apa? Semalam UFO datang. Ya Allah, cerah terang. Cahaya dia. Lama dia berdiri depan rumah kak dia terbang tu. Cahaya dia turun ke bawah. Dia buat apa kak? Dia ambil orang yang tidur kat padang tu, naik ke atas. Nampak benar nipu kaki DVD ni. Janganlah tuan-tuan percaya adik-adik. Yang terbang tu orang. Ustaz, kalau jin, apa kejadah jin nak terbang, naik kapal terbang tuan-tuan? Jin terbang tak payah naik kapal terbang. Lekehlah jin tu terbang kena buka enjin. Fred, cuba tengok ni pelak longgar ke apa ke? La ilaha illallah. Simple dalam Quran. Ustaz, orang dah pijak ke bulan Ustaz tahun 69. Orang dah sampai ke bulan. Kalau 69 sampai, takkan 79 tak sampai? Takkan 89 tak sampai? Takkan 99 tak sampai makin maju? Dia kata teknologi tu dah hilang Ustaz. Astaghfirullahalazim. Tak usah kira teknologi lah. Surah Toha ayat 55. Balik. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu dijadikan, ke dalam tanah kamu akan dimasukkan, daripada tanah kamu akan dikeluarkan.
Dari tanah kamu dijadikan, ke dalam tanah kamu akan dimasukkan, dari tanah kamu dikeluarkan. Kalau tuan-tuan pergi ke bulan, tuan-tuan mati di bulan, tanam di bulan. Ayat tadi nak letak di mana? Tuan-tuan nak letak di mana? Kalau mati di bulan, suami saya meninggal. Bila nak dikebumikan? Dah ke bumi dah, di bulan semalam. Habis tu Al-Quran awak nak letak di mana? Al-Quran itu maha benar. Kalau tanam di bulan dah bercanggah dengan Quran. Astaghfirullahalazim. Simple punya tuan. Yang kau nak berjaya dalam dunia, kau carilah dalam dunia ni manfaat untuk kau. Tahun lepas sekumpulan doktor di Amerika telah berjaya melakukan pembedahan jantung terhadap pesakit jantung dengan menukarkannya dengan jantung babi. Ini adalah kejayaan terbesar setakat ini. Bagaimana babi digunakan untuk menggantikan jantung pesakit-pesakit jantung yang sakit. Kita pun kata, ya Allah, mak, ubat sakit jantung dah jumpa, mak. Ya ke? Apa sakitnya? Mak ada sakit jantung. Guna jantung babi, mak. Babi ni dia tak boleh sebut lembut-lembut, tak sedap. Guna jantung babi, mak. Guna jantung babi, mak. Mak tu. Tuan-tuan, akhir zaman siapa yang akan turun? Akhir zaman sebelum kiamat, siapa turun? Nabi Isa. Dia buat apa? Mematahkan salib. Lagi membunuh Dajjal. Lagi membunuh babi. Kalaulah babi itu berjasa dengan manusia, takkan Nabi Isa nak bunuh. Janganlah bunuh babi Nabi Isa. Jantung makcik ada dekat dia. Kalau dia mati macam mana nak bayar? Janganlah tuan-tuan terpengaruh ubat datang daripada najis. Babi itu najis, mana boleh jadi ubat? Sian orang kita ni tuan-tuan, kena tipu hidup-hidup. Percaya pula. Ada harapan cerah, mak. Nanti kita bela babi. Buka pusat ternakan babi. La ilaha illallah. Sebab tu adik-adik, guna otak. Kita ni merdeka. Merdeka tu bila ikut Quran, ikut Nabi, ikut ijma', ikut qiyas, itu merdeka. Selagi mana adik-adik ikut benda-benda yang bukan-bukan ni, adik-adik belum merdeka. Ditipu, dibohong. Sampai pada satu tahap mereka percaya siapa yang mati boleh dihidupkan semula. Ada pelakon Mission Impossible. Dia masuk agama ni, nama dia agama Scientology. Kalau mati mayat dia disimpan, dan dia kata sains akan menghidupkan balik mayat dia. Masya Allah, dahsyatnya sekarang tuan-tuan. Padahal Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut. Dia takkan hidup balik melainkan di hari kiamat. Tuan-tuan yang saya muliakan, jadi kalau tuan-tuan dengar sesuatu benda yang berlaku, rujuk dulu kepada Quran dan hadis. Jangan terus percaya. Sebab kadang-kadang apa yang mereka tulis, cakap, war-war, hebohkan, benda yang bercanggah dengan Quran, akhirnya tuan-tuan menolak Al-Quran secara tuan-tuan tidak sedar. Secara tak sedar dah menolak Quran, menolak Nabi Muhammad. Rosak iman kita tuan-tuan. Jadi Islam tidak menolak kemajuan, silakan. Tetapi ada kemajuan yang saja direka cipta untuk menafikan Al-Quran. Yang ni kena tolak. Kena tolak sungguh. Saya ada ceramah di London. Bila habis ceramah di London tu, saya kata saya nak melawat muzium di London. Bila saya sampai di pintu muzium tu, pegawai muzium tu Mak Saleh, badan tinggi, rasa 6 kaki, gemuk begini.
Dia buka pintu saya, welcome sir. Oh, macam mana hang kenal aku pula ni? Rupanya dia pun tengok Facebook saya lah. Dia pun tengok Wikipedia saya lah. Dia kata, saya ada benda yang nak tunjuk pada awak yang istimewa di muzium kita orang. Dia tanya saya tinggal di mana? Di Malaysia. Saya kata Perak. Oh, dia kata di tempat dia ada benda hebat dari Perak. Naik tingkat atas, dia tunjuk keris. Ini keris dari Perak, cantik Perak. Saya kata, di rumah saya ada 4 keris. Dia kata, saya datang bukan nak tengok keris. Habis tu awak nak tengok apa? Dia tanya. Saya nak tengok dinosaur. Oh, dia kata kalau nak tengok dinosaur kena turun di bawah. Turun balik, tangga turun. Dinosaur dia tuan-tuan lebih besar daripada kemah kita. Tulang dia begini saya tengok. Dia pun nak terang pada saya tentang dinosaur tu. Saya kata tak payahlah. Awak tinggalkan saya sini seorang. Saya nak menghayati tulang dinosaur. Saya nak baca tentang dinosaur depan mata saya ni. Maka kepala otak saya mula berfikir, kenapa dinosaur hanya ada dekat Jurassic Park? Tak ada pula dekat Malaysia. Kenapa tulang dinosaur tak jumpa tempat lain? Kenapa jumpa dekat depa? Satu. Kemudian saya bertanya, macam mana dinosaur ni pupus? Dia kata dinosaur ni pupus sebab taik bintang hentam dinosaur, mampus dinosaur. Banyak sungguh kat taik bintang tu, sampai mati segala dinosaur. Yang ketiganya, masa Nabi Adam turun ke dunia, dinosaur ni ada ke tidak? Adakah Allah matikan semua dinosaur baru Nabi Isa datang? Macam mana? Ada tak jawapan dinosaur di dalam Quran? Ada. Supaya kita tak tertipu, tuan. Jadi adik-adik, jom kita belajar supaya merdeka pemikiran kita. Dan yang terakhir, apa benda yang kita kena buat? Ikut yang Nabi suruh buat. Nabi sebut apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Jom kita jadi orang yang terbaik. Kita belajar Quran, bukan setakat belajar membaca ya. Tuan-tuan, dulu kita belajar alif datik A, alif bawah I, alif depan U. Datang almarhum Ustaz As'ad Humam dari Indonesia. Dia tukar A, ba, ta, a. Wah, nama dia Iqra. Hari ini kaedah bacaan Quran lagi cepat dengan adanya Iqra, qiraati dan sebagainya. Lepas kita dah pandai belajar, kenapa kita tak belajar tadabbur Al-Quran? Belajar tadabbur Al-Quran supaya kita ni jadi orang terbaik. Macam mana kita nak jadi terbaik dengan mempelajari Al-Quran? Jangan bergaduh. Kalau nak maju, jangan bergaduh. Surau ni 26 tahun, 20 tahun, 27 tahun dulu dibina. Gotong royong, kerjasama, pakat keluar duit sikit, pakat keluar tenaga sikit, akhirnya surau ni siap. Dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kerjasama, dengan penuh kebaikan. Sampai sekarang surau ni masih ada. Malah sangat imarah. Bayangkan tuan-tuan, kalau satu Malaysia bersatu, satu Malaysia tidak berpecah belah, apa akan jadi pada Malaysia? Mesti jadi hebat. Hari ini ada negara yang tidak bergaduh. Nama dia China. Negara China menguasai dunia sekarang. Dia orang ada lori, dia orang buat kereta, dia orang buat kapal terbang. Segala produk hari ini China boleh buat. Tuan-tuan nak beli beg dari China, nak beli handphone dari China, nak beli kepiak daripada China, tasbih daripada China, sampailah kapal terbang daripada China.
Teknologi ambil pada mereka. Sebab apa? Sebab rakyat mereka dah tak bergaduh macam dulu. Hidup aman damai. Dulu sebelum Cina, negara apa yang tak bergaduh sama-sama rakyat dia? Jepun. Lepas perang Korea, dia langsung tak kacau orang. Dia mula membangunkan negara Jepun. Tak bergaduh dah sama-sama dia orang. Dan mereka tidak perlu serang lagi tanah Melayu. Tak perlu serang lagi Singapura, Indonesia. Tak perlu. Tetapi di rumah kita semua ada Jepun masa itu. Peti ais Jepun, mesin basuh Jepun, selipar pun Jepun. Perancis lama dah tak bergaduh sama-sama rakyat. Kapal terbang, pejuang mereka buat. England tak bergaduh sama-sama dia orang. Mereka jadi maju ekonomi dunia dia orang pegang. Tapi orang Islam memilih untuk bergaduh tiap-tiap hari. Tiap-tiap 5 tahun. Asal mati je bergaduh lagi. Bergaduh lagi. Bergaduh lagi. Sampai hari ni pun semua tanya. Malam ni siapa ceramah? Ustaz Kazim. Dia belah mana Imam jadi imam. Imam tu belah mana tu? Pengurusi betul-betul dia belah mana Nampak? Kerja bergaduh tak habis-habis. Akhirnya kita ketinggalan. Sedangkan Allah dah bagi segala-galanya pada umat Islam. Allah bagi minyak, Allah bagi arang batu, Allah bagi emas, Allah bagi segala-galanya untuk berjaya. Tapi sayang tuan-tuan, bila kita memilih perpecahan, inilah yang berlaku kepada kita. Jadi tuan-tuan, mari kita di surau kita ni bekerja sama, berkasih sayang. InsyaAllah kita bina keluarga kita, bina masyarakat kita dengan penuh kebaikan. Kerana itulah yang Nabi sebut. Yang kedua, apa yang Nabi sebut yang terbaik? Khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan isterinya, keluarganya. Jadi abang-abang, jom kita jadi orang paling baik dengan isteri kita. Layan elok-elok, bagi makan cukup-cukup. Dulu pinggang 24, sekarang 42. Nah, jangan pukul dia orang, jangan marah dia orang, jangan tipu dia orang. Layan anak elok-elok dengan kasih sayang. Nabi kata, engkau orang terbaik. Yang ketiga, siapa golongan yang terbaik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Jom tuan-tuan, kita memberi manfaat kepada orang lain. Tadi saya nampak ada abang kita ambil air mineral. Dia edarkan air minuman. Tadi saya nampak Kak Som, Kak Lat, Kak Ros, Kak Tipah, Kak Leha duk bungkus nasi. Nanti habis semayang sekali lagi, ambil nasi. Ada tukang masak kita. Tukang masak saja, kalau kambing tak ada nak masak apa? Terima kasih pada yang menyumbang bagi kambing masak manfaat. Ustaz, kalau kambing saja ada Ustaz, kemah tak ada, macam mana Ustaz? Ada orang yang sponsor kemah, ada orang yang bagi sumbangan. Jadilah orang yang terbaik, memberi manfaat kepada orang lain. Dan salah satunya tuan-tuan, tanda-tanda orang yang baik ialah tidak menyusahkan orang lain. Adik-adik duduk bersila di sini dari 7:30 malam sampai sekarang 9:15 malam. Sudah hampir 2 jam duduk bersila. Yang atas kursi okey, ni duduk bersila. Ni nak bangun sekali lagi ni, kena orang lain tolong angkat tu. Lenguh lutut. Jadi saya tak nak seksakan tuan-tuan. Sebab tadi saya sebut orang yang terbaik, orang tak menyusahkan orang lain. Jadi cukuplah tuan-tuan. 2 jam tuan-tuan duduk bersila pun lenguh dah. Stoplah ceramah tu Ustaz. Dah lama dah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, saya dah ceramah 33 tahun. 33 tahun dah saya berceramah. Ini kali pertama datang ke surau tuan-tuan.
Jadi kalau tuan pengurusi nak jemput lagi sekali, tunggulah 33 tahun daripada sekarang. Adik-adik tahu tak lagu Rasulullah? Rasulullah, tahu tak? Okey, jom kita nyanyi sama-sama. Mudah-mudahan menanamkan kecintaan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak tergambar indahnya akhlakmu. Sambunglah sendiri tuan-tuan. Cukuplah. Surah tak ada tuan-tuan. Jadi saya nak balik, saya nak rehat. Besok saya pukul 10 pagi saya ada di Bagan Datuk, Perak, pukul 10. Malam besok saya ada di Port Dickson pula tuan-tuan. Hari Isnin saya ada di Pulau Pinang. Begitulah kerja saya tiap-tiap hari. Kerja sampailah Abang Jamil yang mana faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Jom kita jumpa lagi. Silakan qasidah. Ada lagi lagu qasidah? Silakan. 1, 2 mula. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.